اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم هداية للصواب وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahur ialah makan selepas waktu tengah malam atau dini hari sebelum terbit fajar bagi orang-orang yang hendak berpuasa, sama ada puasa di bulan Ramadan atau puasa di bulan-bulan yang lain. Ulama sepakat mengatakan bahawa hukum makan sahur adalah sunat, yakni mustahab, berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Maksudnya, bersahurlah kamu, sesungguhnya dalam sahur itu mempunyai berkat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat Nabi SAW telah menceritakan bahawa ketika beliau masuk ke rumah Nabi SAW, baginda sedang bersahur. Lalu baginda pun bersabda, "Innaha barakah a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu." Maksudnya, sesungguhnya sahur itu mempunyai berkat yang diberikan Allah kepada kamu sekalian, maka janganlah kamu meninggalkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam sebuah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "As-sahur akluhu barakah, fala tada'uhu, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Maksudnya, makan sahur itu berkat. Oleh sebab itu, janganlah kamu meninggalkannya, walaupun salah seorang daripada kamu hanya meneguk seteguk air. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Apakah dia keberkatan sahur menurut ulama? Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang kitab Fathul Bari, serta Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahawa sahur yang memberi keberkatan itu bermaksud yang pertama, memperolehi balasan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengikut sunnah, yakni jejak langkah Rasulullah SAW. Yang ketiga, membezakan antara puasa orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Faslu ma baina siyamina wa siyami Ahlil Kitab aklatus sahar." Maksudnya, perbezaan di antara puasa kita, yakni umat Islam, dengan puasa Ahlul Kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menghalang perbuatan-perbuatan yang tidak sopan yang dipengaruhi oleh kesan berlapar di siang hari puasa. Yang kelima,
memberi kekuatan untuk beribadat dan kecerdasan kepada orang yang berpuasa bagi menghadapi rasa lapar dan dahaga di siang hari. Yang keenam, bangun dan berdoa di waktu sahur mempunyai barakah kerana pada waktu itu rahmat turun dan doa terangkat. Rasulullah SAW telah ditanyakan tentang bilakah waktu doa yang lebih mustajab dan lebih utama. Baginda lalu menjawab, Jawfal laylil akhir wa dubura salawatil maktubat. Maksudnya, pada waktu tengah malam dan selepas sembahyang fardu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di samping itu, bagi orang yang bangun sahur, tidaklah sepatutnya melepaskan peluang untuk melakukan amalan-amalan soleh seperti berwudu, berzikir, membaca Al-Quran dan bersembahyang sunat tahajud dan sembahyang sunat witir. Begitulah juga dengan sunat-sunat yang lain sehinggalah terbit fajar. Apatah lagi jika malam tersebut berkebetulan merupakan malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khusus mengenai sembahyang sunat witir, waktu yang afdal untuk mengerjakan sembahyang tersebut ialah pada akhir malam, selepas mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat yang lain seperti sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat dan sebagainya. Sekalipun dia meninggalkan sembahyang witir berjemaah di awal waktu, iaitu selepas sembahyang sunat tarawih. Yang ketujuh, menggalakkan perbuatan bersedekah dan bersahur bersama-sama. Dan yang ke-8, mengingatkan dan memberi peluang bagi orang yang terlupa melakukan niat puasa. Mengenai makanan yang dimakan ketika bersahur pula, maka biarlah bersederhana dan sesuai dengan kemampuan dan upaya masing-masing. Baginda SAW sendiri telah menjelaskan sebagaimana dalam hadis baginda yang disebutkan sebelum ini, bahawa bersahur dengan seteguk air pun sudah memadai untuk mendapat berkat daripada bersahur. Jika terdapat buah kurma, yakni buah tamar, maka yang demikian itu adalah lebih baik, kerana buah tamar ataupun buah kurma adalah makanan sahur bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Maksudnya, sebaik-baik makanan sahur orang yang beriman ialah buah tamar, yakni buah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud. Salah satu sunat dalam bersahur adalah melambatkan bersahur sehingga hampir waktu fajar, iaitu kira-kira pada qadar membaca 50 ayat sebelum terbit fajar. Di antara tujuannya ialah bagi memendekkan masa untuk menahan diri daripada kelaparan dan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Disebutkan dalam riwayat As-Sahihain bahawa salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu telah berkata, kami telah bersahur bersama Nabi SAW. Kemudian kami mendirikan sembahyang. Lalu Anas radhiyallahu anhu pun bertanya, berapakah jarak waktu di antara keduanya? Lalu Zaid bin Thabit pun menjawab, 50 ayah. Maksudnya dalam qadar membaca 50 ayat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda bersabda,
la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus suhur. Maksudnya, umatku sentiasa dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan bersahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Um bahawa apabila seseorang syak tentang waktu sahur, sama ada waktunya masih kekal ataupun sebaliknya, maka adalah sunat baginya untuk tidak bersahur. Jika dia bersahur juga dalam keadaan sedemikian, maka puasanya tetap dihukumkan sebagai sah, kerana pada asalnya waktu itu masih dianggap sebagai waktu malam. Adapun waktu bersahur itu bermula sebaik sahaja masuk waktu pertengahan malam dan berlarutan sehingga sebelum terbit fajar. Oleh yang demikian, orang yang makan sebelum masuk waktu pertengahan malam, tidaklah dia dikatakan sebagai bersahur. Bahkan ia hanyalah makan biasa sahaja dan tidak ada baginya pahala sunat bersahur. Maka dari itu, janganlah melepaskan peluang untuk mengerjakan sahur pada setiap malam di bulan Ramadan, dan kerjakanlah ia sebagaimana yang dituntut, supaya kita beroleh segala kebaikan dan keberkatan yang ada padanya. Sekian sahaja dulu ceramah irsyad hukum untuk keluaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala